realiti hari ni kita nampak selain daripada dunia hiburan yang biasalah di kalangan artis, dunia yang menjadi tumpuan dan menjadi tarikan yang besar dalam masyarakat ialah dunia orang-orang agama. Kita melihat pentas-pentas ceramah, kuliah-kuliah agama, forum-forum yang melibatkan tokoh-tokoh agama ni mendapat sambutan. Cuma malangnya di sebalik sambutan yang menggalakkan itu, kita melihat ada satu fenomena yang agak merisaukan kita. Apabila ada di kalangan para penceramah ini, mungkin juga nasihat untuk kita yang terlibat dalam bidang ini, tidak lagi mempunyai disiplin dan juga fikrah yang jelas ke mana dia nak bawa. Sehingga ada penceramah yang sanggup mencarut, maki hamun orang yang berbeza, mengeluarkan kata-kata lucah, isyarat lucah, dengan berbagai-bagai alasan dan sebagainya. Datuk melihat fenomena ini sebagai orang yang agak lama dalam dunia dakwah ini. Apa pandangan Datuk dulu untuk permulaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'da. Ini adalah tajuk yang kita sendiri kadang-kadang susah hati ataupun sentiasa duka cita dengan diri kita sendiri tentang hal ini, kerana ia membabitkan satu perkara yang kita terlibat hari-hari, iaitu menyampaikan ajaran agama ni kepada orang lain. Jadi apabila kita berbicara tentang hal ini, kita berbicara tentang diri kita juga, bukan tentang orang lain saja. Dulu bila orang cakap tentang dakwah, orang terbayang tribulasi dalam dakwah, ujian dalam dakwah. Orang akan pertikaikan, orang akan bantah, dan macam-macam. Hari ini apabila keadaan berubah, alhamdulillah ada kehendak masyarakat pada agama. Orang berbicara tentang dakwah, orang berbicara tentang dunia selebriti. Jadi pendakwah ni terkenal, orang nak selfie dengan dia. Saya ni minta maaf sikit, benda-benda tu saya kolot sikit. Bukan sombong. Bukan saya sombong, anda kena lemah. Bukan kata tak mahu pun kan, kadang-kadang saya kata tak sesuai tempat tu kan. Tapi artinya orang ambil ruang itu sebagai ruang hiburan. Jadi nak jumpa ustaz tu seronok pasal dia banyak muncul di media sosial. Jadi nak selfie, nak tangkap gambar dengan dia. Dan orang-orang pun terbayang, sebahagian orang terbayang bahawasanya kalau kita dakwah, kita dapat duit mudah. Dulu arwah Dr. Luk pernah kata saya, istilah dia kata, kita kena jaga-jaga dengan ustaz sampul. Jadi keseluruhan dakwah dia yang difikir apa penghasilan dia, habuan dia. Dan kalau dia jadi pendakwah terkenal, dia mesti kena pakai kereta yang elok, kenderaan yang hebat, barang-barang yang mewah, supaya nampak jenama dia. Dan kemudian dia pun mungkin boleh juga terlibat dengan orang nak iklan barang-barang, duta-duta produk. Duta produk. Jadi dia akan bercakap apa yang orang suka. Ataupun dia akan cakap apa yang mana memenuhi kehendak dirinya. Dan ini adalah perkara fenomena yang sedang berlaku, yang kita kena akur ia berlaku. Hasilnya maka orang tak nak bercakap, sebahagian orang lah, bukan semua. Para pendakwah akan cari topik-topik yang orang boleh suka. Tajuk-tajuk yang menghiburkan. Tajuk-tajuk yang menghiburkan, yang makcik boleh gelak, ketawa. Dan ini dalam ilmu hadis dulu kita bincang tentang masalah wa'az dan qusas. Tukang cerita. Tukang cerita dan penglipur lara yang mencari tajuk-tajuk dan mereka hadis-hadis Nabi yang mana menimbulkan kesukaan pada orang ramai. Lebih daripada itu lagi, kadang-kadang dia suka, dia jadikan, dia tak tahu apa tujuan dia, nak sampaikan agama, dia jadikan maki hamun. Jadi apa saja orang berbezanya, dia cerca, dia maki orang. Kan? Itu pun satu hal juga. Ada yang mencarut dan seumpamanya. Ini perkara yang kita nak kena diskusikan supaya ada kesedaran untuk diri kita dan para penyampai. Apakah yang sebenarnya kita cari daripada dakwah ni? Kita cari populariti, kita cari sampul tadi, kita cari kehidupan sebagai orang yang berada dengan orang model ayat liok lah. Orang utara kata. Atau sebenarnya kita sedang menunaikan misi yang telah
pertanggungjawabkan oleh Allah kepada para anbiya dan disambung oleh kita. Kalau kita tengok pada awalnya lah sebulan-sebulan kita, mesej para anbiya dahsyat. Kan? Kita baca semua Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bila sifatkan tentang dakwah Nabi. Ulaika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Mereka itu para anbiya. Allah beritahu Nabi kita Muhammad. Mereka itu telah diberi petunjuk oleh Allah. Fa bihudahu muqtadi. Dengan petunjuk mereka itu kamu contohi. Allah kata kepada Nabi. Kemudian contoh yang pertama pada Qul la as'alukum alaihi ajra. Mereka tidak meminta upah. Aku tak minta, katakanlah aku tak minta habuan daripadamu. I don't ask from you payment. Aku tak minta habuan. In huwa illa zikra lil alamin. Quran ini hanyalah peringatan untuk sekalian alam. Di atas dasar itu, dakwah itu, para anbiya bawa dakwah itu, mereka menanggung beban risiko. Dan mereka tahu bahawasanya dakwah ini beban. Sehingga hari ini, orang tak tengok dakwah beban, orang nak tengok dakwah entertainment. Kalau orang kritik sikit, apa dakwah sampai orang kritik? Apa beritahu benda yang orang marah? Kita kena beritahu benda yang orang suka. Dan ini telah menjadi perkara yang perlu kita perbetul.